Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin ramai orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejam. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Antara sahabat yang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah bin Abdul Asad dan Mus'ab bin Umair. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yastrib. Faktor utama hijrah adalah kerana perintah daripada Allah melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Antara individu yang terlibat dengan perancangan hijrah Nabi ialah Abdullah bin Uraiqid yang merupakan seorang musyrik yang amanah dan berpegang pada tugasnya. Beliau diupah menjadi petunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar serta jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Ia bertujuan untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Individu yang seterusnya ialah Abdullah bin Abi Bakar. Beliau ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad ketika baginda di Gua Thur. Ia bertujuan untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Orang-orang Mekah telah membuat sayembara untuk menemukan Anda, wahai Rasulullah, dan juga engkau ayah, dengan hadiah masing-masing 100 ekor unta. Individu yang ketiga ialah Asma binti Abi Bakar. Beliau ditugaskan untuk menghantar makanan. Ia bertujuan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Asma sanggup berulang-alik dari rumahnya ke puncak Gua Thur untuk menghantar makanan kepada Rasulullah dan juga bapanya iaitu Abu Bakar. Individu yang terakhir ialah Amir bin Fuhairah. Beliau ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Ia bertujuan untuk mengelak dijejaki musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Sebelum keluar berhijrah, Nabi Muhammad telah dikepung oleh musuh sewaktu di rumah baginda. Lalu Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengedirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Apa yang sedang kalian tunggu? Sudah pagi? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur?
Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Hah, apa ini di kepalaku? Tanah! Pasti Muhammad yang menaburkan tanah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Ayo kita periksa rumahnya sekarang. Setelah itu, Baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Thur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad di Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap Baginda. Sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Itulah tawaran yang diberikan kepada sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Thur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad. Tetapi dengan izin Allah, Suraqah tidak berjaya menangkap Baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Quba. Di Quba, Baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan sebagai Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Semasa di Madinah, Baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini, masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad.